1 minit. 26 Q dan L dan K dan juga yang penting 36-12. Ini merujuk kepada kenyataan yang baru dikeluarkan oleh Istana Negara. Derhaka. Istana Negara membuat kenyataan yang menyebut dengan jelas bahawa kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin melanggar prinsip perlembagaan dan tidak menghormati institusi raja. Dan kedua, menyebut secara khusus dengan atas nama Menteri Jabatan Perdana Menteri YB Taqiyuddin telah mengelirukan Dewan dan Rakyat. Letak jawatan yang dipertua rujuk dia mengusi kita sampai bukan sekadar krisis perlembagaan, penghinaan kepada raja secara tegas dan susah menipu parlimen dan rakyat yang dikeluarkan oleh Istana Negara. Saya mohon letak jawatan. Kenyataan kerana ini baru keluar, ya. Yang di-Pertuan Agong menzahirkan penghargaan atas pelaksanaan persidangan sejajar dengan saranan Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Seri Paduka menegaskan Raja Perlembagaan dan Demokrasi Parlimen. Perkara 150-2B dibaca dengan perkara 1503 Perlembagaan Persekutuan secara jelas memperuntukkan kuasa penggubalan dan pembatalan ordinan darurat terletak pada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baik. Maka Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan dibuat di Parlimen pada 26 Julai, iaitu kerajaan telah membatalkan semua ordinan yang dimasyurkan oleh Baginda, walhal pembatalan belum lagi diperkenankan Baginda Pertuan Agong. Rujuk Kota Baru. Seri Paduka Baginda Agong juga menzahirkan rasa amat duka cita kerana apa yang telah diperkenan dan dititahkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin Hasan selaku Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun semasa beliau menghadap secara maya pada 24 Julai bahawa cadangan pembatalan semua ordinan darurat dibentang dan dibahaskan di Parlimen bagi tujuan diungkaikan telah tidak dilaksanakan. Derhaka. Memang derhaka. Kurang ajar. Patutlah speaker jaga. Melayu Islam. Di Parlimen pada 26 Julai adalah tidak tepat dan telah mengelirukan ahli-ahli Dewan Rakyat. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong turut menegaskan bahawa permohonan pembatalan semua ordinan darurat pada 21 Julai telah dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pembentangan di Parlimen dan kenyataan yang bercanggah serta mengelirukan di Parlimen. Bukan saja gagal menghormati prinsip kedaulatan undang-undang yang terkandung dalam Rukun Negara, malah telah membelakangi fungsi dan kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Utama Negara seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Baginda bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri seperti terkandung dalam perkara 41 Perlembagaan Persekutuan. Baginda maklum. Namun, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menzahirkan pandangan bahawa Baginda selaku Ketua Utama Negara mempunyai kewajipan untuk menyampaikan nasihat dan teguran jika berlaku sebarang tindakan yang tidak berperlembagaan. Oleh mana-mana pihak. Muhyiddin letak jawatan. Khususnya mereka yang melaksanakan fungsi
dan kuasa bawah dunia yang maha mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Seri Paduka Baginda letak jawatan Perdana Menteri bahawa ahli parlimen supaya memberikan keutamaan. Dengar ini semua. Ahli parlimen semua, ya, dari semua parti. Dengar kenyataan ini. Seri Paduka menegaskan bahawa ahli parlimen memberikan keutamaan kepada kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat serta negara pada sesi parlimen ini sedang berlangsung untuk mencari penyelesaian terhadap pelbagai masalah yang dihadapi rakyat dan negara ketika krisis pandemik COVID-19 itu. Seri Paduka mengambil kesempatan menyeru rakyat untuk bersama mendoa agar negara sentiasa berada di bawah lindungan Allah SWT, dijauhi dari sebarang musibah dan wabak COVID-19 dapat dibendung serta diakhiri dengan segera. Terima kasih. Pak Dixon, nak jelas sikit. Pak Dixon. Kenyataan ini jelas. Pak Dixon, nak jelas sikit. Menunjukkan kabinet yang diketuai oleh Perdana Menteri Tan Sri Mahidin telah melanggar semangat perlembagaan, menghina institusi raja berperlembagaan, khususnya di-Pertuan Agong, dan ini termasuk juga menteri di Jabatan Perdana Menteri, mengelirukan Dewan, dan oleh demikian telah tidak bercakap benar kepada Dewan dan mengelirukan rakyat Malaysia. Kita tidak ada pilihan selain menuntut Perdana Menteri meletakkan jawatan. Betul, setuju. Letak jawatan hari ini juga. Baik. Ahli yang hormat. Jangan. Minta duduk. Mana speaker? Mana speaker? Bagus. Menipu. Letak jawatan. Menipu. Bagus speaker. Ahli yang hormat. Ya. Saya baru dimaklumkan ini merupakan peraturan Mana speaker? 36/12. Baik. Mana speaker? Kita nak Ada lagi? speaker. Speaker jaga abang. Mana ada? Datuk Speaker, saya nak bagi pandangan sikit. Datuk Speaker. Apa dia tu? Datuk Speaker, batu. Tak perlu. Saya rujuk kepada apa peraturan Datuk Speaker, mesyuarat yang nak dirujukkan. Datuk Speaker, Peraturan mesyuarat. jikalau dibiarkan perkara ini terus berlaku tanpa ada sikap gentleman daripada Kota Baru dan juga Pak Agong untuk meletak jawatan, ia akan menjadi titik hitam dalam sejarah negara. Saya nak peraturan mesyuarat mana kita dalam kena patuh kepada peraturan. Ia akan menjadi presiden untuk pemimpin tanah dan juga memimpin secara diktator. Baik. Pucung. Wahai Pucung, adakah rujuk yang sama ke? Tuan Speaker, point of order. Tuan Speaker minta point of order mana saya huraikan. Ya. Peraturan Mesyuarat 26(1) P. Dan saya baca. Ini apa yang dikatakan oleh point order tersebut, kecuali jika ada syarat-syarat lain dalam peraturan mesyuarat ini, usul-usul yang hendak dibawa ke dalam mesyuarat hendaklah didahulukan dengan pemberitahuan kecuali usul-usul yang tersebut di bawah ini, dan P, usul berkenaan dengan hak dan kebebasan semasa kejadian itu berlaku. Tuan Speaker, saya memfailkan usul di bawah peruntukan 26(1) P dan juga 36(12). Saya failkan semalam. Dan di dalam usul itu, saya bawa soal bersama sama ada ataupun tidak. Kota Baru telah pun mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Sehingga sekarang tidak ada keputusan. Baik. Walaupun ini satu perkara yang patut diberikan keutamaan. Kerana isu di situ adalah isu yang sangat serius. Isu berkenaan dengan kuasa di bawah 1503. Yang sekarang melalui surat daripada istana, kita mendapatkan pencerahan. Soal saya, kenapa sehingga sekarang tidak dibenarkan untuk usul itu dibahas? Baik, saya jawabkan. Bukan saja setakat Kota Baru.
Ini adalah suatu kerajaan that works on collective responsibility. Semua menteri di situ, mereka tahu. Letak jawatan. Perdana Menteri tahu. Kenapa speaker melindungi mereka? Baik, terima kasih. Kenapa speaker melindungi mereka? Saya mau satu keputusan sekarang, minta usul itu dibawa ke depan. Kita bincang usul itu sekarang. Baik, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pucung. Benda yang sama juga. Baik. Speaker, jangan derhaka. Speaker, jangan derhaka. Jangan derhaka. Betul. Dan kalau Tuan Speaker tidak boleh membawa ke depan usul itu, Tuan Speaker pun patut letak jawatan. Terima kasih Pucung dan juga Pak Dixon tadi. Yang berhormat, kita pun baru dapat Speaker, point of order. Point order. Tuan Point of order 99. tanya garang. kena Dato' Speaker. sekarang kita sebut point of order yang mana? Point of order, Tuan Speaker. Sebab soalan ni soalan serius. Bukannya ini soalan yang amat penting. Saya kalau boleh saya nak cadang seperti biasa. Bila ada perkara yang agak kontroversi, saya kalau nak cadang biarlah dewan ini kita tangguh dulu. Tangguh sementara. Tidak kita akan selesai. Speaker, tangguh sementara dulu. Kita dengan speaker apakah keputusan yang terbaik. Sebab ini serius dalam membuatkan perlembagaan negara. Tangguh. Kita dengan saya. Panggil speaker masuk balik. Tangguh sementara. Panggil speaker. Baik, terima kasih Tanjung Karang. Baik. Ya. Ya. Boleh saya bercakap? Boleh minta yang lain duduk dulu. Minta yang lain duduk. Minta ahli-ahli yang berhormat duduk. Ada. Minta ahli-ahli berhormat sila duduk dulu. Sila duduk. Ahli berhormat. Pago kena masuk Dewan, Speaker. Baik, saya Pago. Kita telah dengar tadi Kota Baru. tadi disebut Tuan oleh Speaker, kita dua tidak boleh peraturan menganggap peraturan perkara mesyuarat. ini tidak berlaku dan kita tidak boleh. Speaker, mana Kota Baru? Mana Pago? Kenapa lari? Kenapa datang ke Dewan? Dulu sila duduk dulu. Timbalan speaker tak ada kuasa lah. Sila panggil speaker. Saya kejap. Saya Speaker jaga abang dia. Kenyataan ini adalah Speaker jaga kenyataan abang. media, betul? Sila panggil speaker sekarang. Peraturan mesyuarat Kenyataan, ini 99. merupakan kenyataan media yang saya pun baru dapat daripada surat bagi saya. Datuk Speaker, Baik. jangan nak lengahkan masa. Kena buat keputusan Dan- immediate. Ini soal besar. Secepat Ya, mungkin. hanya setakat kenyataan Kita media. menjunjung. Saya perlu rujuk kepada pejabat Timbalan Speaker kerana ini adalah peraturan 36/12 rujuk kepada hak-hak dan kebebasan. Saya tak mahu nak mengganggu perbahasan. Bagi kita teruskan sampai waktu pukul 1. Pukul 1 dan kita masih dalam aturan mesyuarat untuk mendengar pembentangan aturan mesyuarat ini. Baik. Baik. Timbalan Speaker, jangan derhaka titah tuanku. Saya usulkan buat Timbalan Speaker, jangan derhaka titah tuanku. Baik. Saya boleh juga tangguh 15 minit boleh tangguh, tapi saya nak minta pada ahli yang berhormat, saya nak teruskan juga. Baik, sila. Tangguh, speaker. Kena tangguh sampai jam tangguh. Jangan nak lengahkan. Guna 15 minit. Sila. Speaker. Saya ambil maklum apa yang disebut oleh YB Tanjung Karang dan Speaker ulas kata ini hanya kenyataan media. Ya. Tuan Speaker, jangan dolak dalih. Kenyataan ini kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat Istana Negara langsung. Boleh tengok Facebook buat live sekarang. Bukan kenyataan media biasa. Saya minta dia datang jawab, tanggungjawab. Baik. Ahli yang berhormat, sila duduk, sila tenang. Baik. Ahli yang berhormat, saya merujuk kepada 12.2 iaitu untuk menangguhkan mesyuarat ini selama 15 minit untuk saya buat perbincangan dalam. Sila Ahli yang berhormat, majlis ditangguhkan.
Sampai 2.5. Tak perlu 15 minit. Letak jawatan. Perdana Menteri letak jawatan. Tangguh sampai 2.5, Speaker. Kader haka pada Agong. Pesta durian. Perdana Menteri mana? Perdana